Rakyat mohon tindakan ke atas pihak ekstremis. Pengarah Biro Mobilisasi Parti Amanah Negara Muhammad Sani Hamzan bersama seluruh kepimpinannya dalam Pakatan Harapan kemarin mengangkat sembah mengadu kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menerusi sebuah memorandum berhubung fahaman dan pemikiran melampau Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dalam memorandumnya, Ahli Parlimen Hulu Langat itu memetik beberapa perenggan ayat Abdul Hadi yang menunjukkan pemikiran ekstremisme daripada rencananya bertajuk "Jangan kecewakan peranan anak muda" yang diterbitkan Harakah Daily pada 6 Januari 2023. Menurut Muhammad Sani, Presiden PAS itu dengan mudah menggelar parti selain mereka sebagai pasukan ahzab, sedangkan majoritinya adalah terdiri daripada parti dan kumpulan yang dianggotai Muslim. Menerusi ayatnya, maka terciptalah satu kumpulan ahzab, yakni barisan parti dan kumpulan yang berbeza ideologi dan niat yang tidak ikhlas, bersatu untuk menentang Islam yang pernah dihadapi oleh generasi awal dengan penuh keimanan. Peperangan ahzab itu sedia maklum pertembungan antara pasukan Muslim dan kufar yang memerangi Islam. Abdul Hadi juga didakwa cuba mempetikai rukun negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Menerusi perenggan seterusnya yang berbunyi begini. Adapun penubuhan kerajaan pasca pilihan raya adalah di luar tabi'i demokrasi yang sebenar bersama penipuan yang nyata dengan mengumpulkan semua kumpulan penipu, penyangak dan oportunis. Dalam hubungan ini, Muhammad Sani berkata kerajaan perpaduan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dengan pekenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Penubuhannya adalah selari dengan undang-undang dan perlembagaan yang diterima masyarakat umum dan mendapat pengiktirafan antarabangsa. Perdana Menteri dan kerajaan hari ini telah berjaya dibuktikan keabsahannya dengan mendapat sokongan Ahli Parlimen pada 20 Disember tahun lalu. Abdul Hadi sendiri ada dan terlibat dalam pengundian itu. Dalam sikap berterusan seolah-olah cubaan mempertikai keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kata Muhammad Sani. Hakikatnya kerajaan tebuk atap yang Abdul Hadi turut menjayakannya sebelum ini itulah di luar tabi'i demokrasi. Muhammad Sani menegaskan kenyataan Abdul Hadi adalah cubaan untuk menyuburkan amalan takfiri di negara ini apabila mengatakan jika mereka tidak dapat berkuasa, maka sama seperti menghalang Islam berkuasa. Gejala sesat takfiri yang mentakdis kumpulan mereka sahaja sebagai Islam dan selainnya adalah musuh Islam, maka kalau dibiarkan akan menyebabkan gejala takfiri terus berleluasa di Malaysia, ujar Muhammad Sani. Ini dapat dilihat menerusi kenyataan Abdul Hadi seperti berikut. Perkara yang paling penting apabila anak muda mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan kewajipan mengundi yang menjadi jihad fardu ain, bukan lagi fardu kifayah kerana Islam dan umatnya diancam. Adapun kalangan mereka yang tua pula tidak menunaikan kewajipan yang besar ini kerana merasakan ia tidak penting disebabkan jahil murakab setelah dikatakan negara ini sudah merdeka lebih setengah abad. Islam tetap dihalang di mana sahaja di seluruh dunia walaupun telah memilih pendekatan demokrasi yang dikira sinonim dengan Islam. Namun, demokrasi ala barat hakikatnya mengharamkan Islam berkuasa semula. Alasan di sini kerana PAS mendapat kerusi paling banyak walaupun PAS sedia bertawun dengan semua kumpulan yang tidak ekstrim. Lantaran itu, Muhammad Sani memohon sembah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin demi mempertahankan kedaulatan dan keyakinan rakyat terhadap raja dan negara serta mengangkat kembali martabat integriti Malaysia di pesada dunia agar dapat menyiasat dakwaan-dakwaan yang dimainkan oleh Abdul Hadi daripada terus berleluasa mengotori minda dan rakyat di negara ini. Khutbah Jumaat di Selangor pada hari ini antara lain menyeru umat Islam agar menyemaikan sifat berlapang dada dan menyuburkan rasa cinta sesama saudara Islam. Menurut khutbah tersebut, umat Islam hendaklah menerima kenyataan dalam semua perkara, termasuk dalam berpolitik, supaya tidak terlalu fanatik dan lupa adab sebagai seorang Muslim. Rasulullah SAW melarang kita membangkitkan bibit-bibit permusuhan. Ini kerana ianya perkara sia-sia yang mengundang fitnah dan kebencian, bahkan perbuatan fitnah seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak kira ideologi mana yang didukung dan disokong, kita perlu terus bersatu sebagai rakan karib dan berkongsi harapan, impian dan tujuan yang sama untuk membangunkan negara. Ini kerana kestabilan dan keharmonian negara perlu mempunyai persekitaran yang kondusif agar rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Sekiranya negara berada dalam keadaan tidak stabil, maka akan muncul pihak dan musuh dari luar maupun dalaman yang akan mengambil peluang dan kesempatan dengan niat untuk mengganggu-gugat perpaduan dan kestabilan negara. Demikian antara seruan di dalam khutbah Jumaat yang jelas menolak ekstremisme.
Semoga pihak berkenaan yang masih berterusan suka mencari dan membuka ruang permusuhan antara sesama manusia bertaubat agar kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.